Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasulihil amin, nabiyyina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Amma ba'd. Sambungan pelajaran kita dalam kitab Riyadhus Salihin. Untuk maklumat para jemaah sekalian, kita mula kitab kita ini di dalam bab Kitabul Umuril Manhiyu Anha, iaitulah perkara-perkara yang dilarang daripadanya. Jadi kita ada perkara-perkara yang dilarang daripada kita lakukannya. Daripada tarikh itu, iaitulah pada 22 hari bulan 5 tahun 2015. 22 hari bulan 5 2015. Dan insya-Allah pada kali ini adalah merupakan siri yang ke-44. Bermakna tamatlah 44 siri di dalam kitab Al-Umur Al-Manhiyu Anha, perkara-perkara yang dilarang. Tanda situ bab yang ke-368. Bab 368, Babut Tahzir min irtikabi ma nahallahu aw rasuluhu sallallahu alaihi wasallam anhu. Babut tahzir, bab memberi peringatan ataupun amaran. At-tahzir dengan cara menakutkan agar tidak melakukan perkara yang dilarang oleh Allah dan perkara yang dilarang oleh Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Jadi dalam kita hidup ni, jangan sekali-kali kita berani melanggar perintah Allah ataupun menentang arahan Allah. Mana kalau kita berani, kita terimalah risiko yang sangat berat. Tengok penjelasan penterjemah ni. Orang Islam yang sempurna imannya, mereka yang sentiasa menyeru kepada kebaikan dan menegah daripada melakukan kejahatan dan kefasikan. Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam sangat kasih kepada mana-mana hambanya yang bertakwa dengan mengurniakan nikmat yang melimpah-limpah ketika di dunia dan juga sesudah meninggal dunia sehingga ke hari akhirat. Mana kita manusia ni akan berjalan melalui 3 lorong. Lorong yang pertama sekarang, lorong dunia. Bila kita mati, kita akan masuk lorong yang kedua, dia panggil alam kubur ataupun alam barzakh, alam pemisah di antara dunia dengan akhirat. Kemudian bila berlakunya kiamat, dibangkitkan kita semula, maka itu lorong yang ketiga, dia panggil lorong akhirat, lorong yaumul akhir. Maka Al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala memulakan bab ini dengan memetik ayat Al-Quranul Karim. A'udzubillahi minasyaitanir rajim. Falyahzaril ladzina yukhalifuna an amrihi an tusibahum fitnatun aw yusibahum azabun alim. Surah An-Nur ayat 36, ayat 60, 63 ke 36? Coba cek dalam Quran. Falyahzaril ladzina yukhalifuna an amrih. Oleh itu, hendaklah mereka yang mengingkari perintahnya beringat serta berjaga-jaga supaya mereka tidak ditimpa bala bencana
atau ditimpa azab seksa yang tidak terperi sakitnya. Jadi kita ni kena ingat, siapa dia langgar perintah Allah Azza wa Jalla, maka dia akan ditimpa bala azab. Apakah yang dikatakan fitnah? Tuan-tuan tanda dalam kitab kita tu, apa maksudnya fitnah? Antusibahum fitnatun. Antusibahum fitnatun, kata di para ulama tafsir, ada yang mengatakan fitnah di dunia dan azab di akhirat. Ada juga yang mengatakan fitnah itu iaitulah fitnah di dalam agama dia. Dalam agama, mana dia akan timbul keraguan terhadap Allah Azza wa Jalla dan juga terhadap apa yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi janganlah, bahaya sekali. Siapa dia menyalahi arahan Nabi, maka akan timbul fitnah. Sebab tu kita tengok hari ni banyak ramai orang-orang yang terikut dengan ajaran sesat ni. Apabila mereka meninggalkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia akan terjebak dengan perkara-perkara yang tidak baik. Jadi Imam Nawawi bawa ayat Quran supaya kita berhati-hati dan beringat agar kita tidak terjebak dengan perkara itu. Tanda itu ayat surah An-Nur ayat 63. Betul ayat 63. Kemudian ayat yang kedua, firmanullah Ta'ala, wa yuhadzirukumullahu nafsah, wa yuhadzirukumullahu nafsah, surah Ali Imran ayat 30. Surah Ali Imran ayat 30. Maksudnya, dan Allah memerintahkan supaya kamu beringat terhadap kekuasaan dirinya menyaksakan kamu. Ini amaran daripada Allah. Kalau melanggar perintah aku, dapatlah kamu. Apa yang dapat? Dapat seksaan, dapat azab yang Allah Ta'ala akan timpakan ke atas orang-orang yang tak dengar kata. Kemudian ayat yang ketiga, inna batsya rabbika lasyadid. Surah Al-Buruj ayat 12. Sesungguhnya azab Tuhanmu terhadap orang yang kufur engkar amatlah berat. Ayat yang keempat, wa kadzalika akhdhu rabbika idza akhadhal qura wa hiya zalimah inna akhdahu alimun syadid. Surah Hud ayat 102. Dalam Jawi itu dia terjemah balik. Artinya, dan begitulah azab Tuhanmu apabila dia mengazab penduduk negeri-negeri yang zalim, sesungguhnya azabnya itu adalah sangat pedih lagi sangat keras. Surah Hud. Bab kita ni bab apa? Imam Nawawi rahimahullah ta'ala bawa bab amaran keras kepada siapa-siapa yang berani melanggar perintah Allah Azza wa Jalla. Jadi amaran keras ni, kerana itulah dia bawa kepada kita beberapa ayat yang menakutkan. Dia panggil ayatut takhwif, ayat-ayat yang menakutkan kita daripada mengingkari perintah Allah Azza wa Jalla. Jadi siapa dia berani, berasa dia keras sangat, lawanlah. Kalau berasa berani. Kalau rasa kita ni lembek, tidak kuat, jangan cuba melanggar perintah Allah Azza wa Jalla. Dalam bab ini ada 4 ayat yang kita baca tadi dan 1 je hadis. Hadis dia tanda nombor hadis 1806. Nombor hadis 1806. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala
innallaha ta'ala yaghar wa ghairatullahi an ya'tiyal mar'u ma harramallahu alaihi muttafaqun alaih. Maksudnya daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala cemburu. Apa makna Tuhan cemburu di sini? Bukan macam orang perempuan cemburu tu. Tengok suami jangok sikit, tunggu tangga nak gimana pula tu. Kan? Maksud cemburu di sini apa dia? Wa ghairatullah, dan kecemburuan Allah itu ketika mana manusia melakukan perkara yang diharamkan oleh Allah Ta'ala ke atas dirinya. Mana Tuhan tak suka sangat, benci sangat dia, murka Allah Subhanahu Wa Ta'ala kepada siapa? Kepada mana-mana hamba dia yang langgar arahan Allah Azza wa Jalla. Itu maksud Tuhan cemburu. Ini semua ni dia panggil ayat-ayat yang menyebut tentang larangan daripada, dan juga hadis yang menyebut tentang larangan daripada kita melanggar ketetapan Allah Azza wa Jalla. Tengok pengajaran hadis dalam kitab. Allah Subhanahu wa taala sangat mengasihi hamba-hambanya yang bertakwa dan berterusan melakukan amalan kebaikan walaupun sedikit tetapi berkekalan. Itu ayat yang positifnya. Tuhan nak suruh, nak tengok kita ni buat benda yang baik. Yang kedua, seseorang yang melakukan maksiat akan dimurkai oleh Allah dan akan dibalas dengan seksaan api neraka di akhirat kelak. Yang ketiga, Allah akan sentiasa menerima doa hamba-hambanya dan menerima taubat mereka sebelum pintu taubat tertutup. Masih ada peluang kita. Yang keempat, umat Islam dikehendaki menjauhkan segala larangan-larangan Allah dan mengerjakan segala suruhannya. Mana Tuhan larang, jangan kita buat. Yang mana Allah SWT perintahkan, jangan sekali-kali kita cuai ataupun abaikan. Kenapa? Sebab Allah SWT liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Yang perkara yang Tuhan perintah, yang Tuhan larang itu semuanya adalah merupakan ujian. Batu ujian. Tuhan nak tengok setakat mana kita ni, taat ke tak taat, kerah kepala ke lembut. Pada Jumaat sekalian, tamatlah perbincangan kita. Kita tamatkan dengan penjelasan hadis. Apa yang kita dapat simpulkan daripada ayat suci Al-Quran dan hadis yang kita baca tadi, iaitulah seorang Muslim yang sebenar hendaklah merasa takut daripada melakukan kemaksiatan kepada Allah, dan dia hendaklah sentiasa berwaspada daripada melanggar perintah Allah. Perintah Allah adalah apa yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kerana ini, setiap seorang Muslim mesti berhati-hati daripada melakukan maksiat, kerana dibimbangi akan terfitnah hatinya di dunia dengan syirik. Na'udzubillah. Tengok ayat tadi, Allah kata apa? Antusibahum fitnatun. Fitnah atas dunia ni, dia akan jadi melakukan maksiat. Yang besar sekali bahaya melakukan syirik ataupun kekufuran, melakukan nifak dan bid'ah, iaitulah perkara-perkara rekaan yang tidak diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia reka sendiri ibadat dia, atau akan ditimpa azab yang pedih di dunia. Sama ada orang ni kena bala, ataupun atas dunianya selamat sejahtera, sihat wal afiat, makan lalu molek, tapi di akhirat dia akan dihina di hadapan Allah Azza wa Jalla. Yang kedua, tiada siapa yang mengetahui bilakah ajalnya. Kita tak tahu tempoh ajal kita. Kerana itu, sentiasalah berada dalam ketakwaan kepada Allah. Janganlah mengekalkan dirinya bergelumang dengan dosa, kerana tiada siapa yang mampu menanggung azab Allah Azza wa Jalla. Jangan kita berani buat dosa, sebab bila orang itu berdosa, jawabnya kalau dia tidak bertaubat, maka azablah yang akan menimpanya. Nas'alullah as-salamata wal afiyah. Kita minta selamat
dengan Allah Ta'ala daripada terjebak dengan dosa dan mungkar. Yang ketiga, janganlah seorang Muslim melakukan apa sahaja perbuatan haram dan maksiat yang boleh mengundang kemurkaan Allah. Setiap ahli masyarakat pula adalah sentiasa saling mengingatkan dengan kemurkaan Allah. Jadi kalau kita tengok ada orang buat maksiat, kita pakat tolong jaga. Kita pakat cemburu. Tengok orang ni buat maksiat, bila kita cemburu, kita akan pergi tanya khabar. Saudara, kenapa buat benda ni? Jangan main. Jangan buat, nanti turun bala Allah Ta'ala ke atas kita, susah kan? Ini kita lawan. Kerana mereka semua hendaklah berwaspada daripada kemurkaan Allah dan bala yang mungkin menimpa mereka secara menyeluruh. Bab yang terakhir dalam perkara yang dilarang ini, bab yang ke-369. Tanda nombor itu pelajar. Bab yang ke-369. Babu ma yaquluhu wa yaf'aluhu man irtakaba manhiyan anhu. Ini menarik juga ni. Bab menerangkan apa yang perlu dibaca. Kita nak baca apa? Dan apa yang perlu dikerjakan, dilakukan oleh seorang yang melakukan perkara yang dilarang oleh agama ke atasnya. Orang ni bila dia berdosa, apa patut dia buat? Sebab kalau kita nak kata manusia ni tak berdosa, agak sukar. Kerana godaan tu banyak, ujian sangat besar, dan ancaman begitu keras daripada syaitan. Maka tentulah hamba-hamba Allah Ta'ala ini akan terjebak dengan perkara-perkara yang tidak baik, sama ada dosa kecil ataupun dosa besar, wal'iyazubillah. Tetapi kita mempunyai jalan yang besar, lorong yang luas. Bila berdosa, jangan ditangguh. Aku berdosa, kita bertaubat. Yang kata berdosa tak apa, orang lain buat juga lah. Ini tak tahan kita ni, dia banding dia tu dengan orang lain. Bukan saya seorang pergi buat maksiat tu, ramai lagi. Tok Haji mari juga, nyebut hak tu pula. Dia sakut dengan Tok Haji, dia dengan Tok Haji ni confirm ahli syurga. Hak Tok Haji buat terjadi belaka. Kerana itulah para tuan-tuan dan puan-puan, Pak Haji dengan Mak Hajah ni, jangan pergi tempat tak baik. Orang buat hujah dengan kita. Dia kata hak ni Pak Haji tu ada sini. Dia tu kat ini panggil orang nak cari hujah. Syaitan ni dia nak suruh ramai pengikut dia tu, carilah benda-benda gini. Tengok penjelasan dalam kitab. Sebagai manusia biasa, tidak akan terlepas dari melakukan dosa dan kesalahan. Oleh yang demikian, orang yang melakukan dosa hendaklah memohon keampunan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan cara bertaubat, sama ada dosa itu dilakukan oleh dirinya sendiri ataupun yang menyuruh orang lain melakukannya. Dia buat sendiri ataupun dia penganjur. Tuan-tuan kena ingat, siapa dia menganjurkan perbuatan maksiat, maka orang tu dikira apa? Setiap kepala orang ikut dia tu, habis, boleh dia dosa. Subhanallah. Jangan berani buat maksiat dengan mungkar, sebab dosa itu berantai. Dia panggil, bahasa orang-orang ahli penaga sekarang ni, dia panggil MLM. Kita anjur, orang buat, patut orang ni panggil-panggil, dosa itu berjalan. Dalam hadis Nabi kata, man sanna sunnatan sayyi'atan, siapa dia menghidupkan satu sunnah, satu perbuatan yang tak baik, maka bagi dia dosa, dan bagi orang yang buat juga ikut atas kepala dia. Baiklah, andai kata seorang itu berdosa, terjebak, terperangkap dengan maksiat, maka apa yang patut dia buat? Tengok firman Allah Ta'ala, wa imma yanzaghannaka minasy syaitani nazghun fasta'iz billah innahu sami'un alim. Dan jika engkau dihasut oleh sesuatu hasutan dari syaitan, na'udzubillah, kita minta berlindung dengan Allah Ta'ala. Kita duduk baik-baik, tiba-tiba syaitan mari hasut kita.
Mari, terlupa kita. Benda ni haram, kita pergi buat. Apa nak jadi? Bila kita sedar, fasta'iz billah, maka mintalah perlindungan kepada Allah Azza wa Jalla. Terjebak dah, terperangkap dah, auzubillahi minasyaitanirrajim, Allahu akbar, dosa dah aku, kena kecek, kena goda ke syaitan. Jadi kita sedar cepat. Jangan kata biarlah nak buat mana, bukan saya seorang, ramai lagi orang buat lah. Jangan kira orang. Innahu sami'un alim, sesungguhnya Allah itu mendengar lagi amat mengetahui. Allah Ta'ala maha mendengar lagi amat mengetahui. Suratul A'raf ayat 200. Suratul A'raf ayat yang 200. Maksudnya, dan jika engkau dihasut oleh sesuatu daripada hasut syaitan, maka mintalah perlindungan kepada Allah, sesungguhnya Allah itu amat mendengar lagi amat mengetahui. Dan firman Allah Ta'ala, innal ladzina ittaqaw idza massahum ta'ifum minasy-syaitani tadhakkaru fa idza hum mubsirun. Sesungguhnya orang yang bertakwa, apabila mereka disentuh oleh sesuatu imbasan hasutan dari syaitan. Mana orang ni orang baik, tapi bila dia kena hasut ke syaitan sikit, apa jadi? Tazakkaru, mereka ingat kepada ajaran Allah Azza wa Jalla. Fa idzahum mubsirun, maka dengan itu mereka nampak jalan yang benar. Ini waktu dia buat maksiat tu, terjebaklah dia dengan perkara mungkar. Kemudian dia ingat balik, dia semak balik, dia teringat kepada amaran Allah Ta'ala tentang bahaya maksiat, maka dia akan taubat. Undur balik ke belakang, U-turn balik. Suratul A'raf ayat 201. Suratul A'raf ayat 201. Dan firman Allah Ta'ala, وَالَّذِينَ إِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً أَوْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ ذَكَرُوا اللَّهَ فَاسْتَغْفَرُوا لِذُنُوبِهِمْ وَمَنْ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين. Surah Ali Imran ayat 135 136. Maksudnya, dan juga orang-orang yang apabila melakukan perbuatan keji, ini orang ini terjebak dengan bendanya maksiat, atau mengenai diri sendiri dengan melakukan benda mungkar dan maksiat, zakarullah, mereka segera ingat kepada Allah, lalu memohon ampun akan dosa mereka. Cepat dia teringat ke dosa, dia minta ampun, lalu ingat ke dosa, terus minta ampun dengan Allah Azza wa Jalla. Dan sememangnya tidak ada yang mengampunkan dosa-dosa melainkan Allah. Orang lain tak boleh. Kalau kita dalam Islam ni tidak ada sebagaimana sebahagian agama lain, tok ayah dia, tok syekh padri dia tu boleh mengampunkan, beri surat pengampunan. Lah, kita tidak ada. Sakul ghufran. Kita ni siapa nak taubat, taubat sendiri. Cuma kalau kita tanya ustaz pun, bagaimana cara nak bertaubat? InsyaAllah nanti lepas ni kita akan cerita bagaimana cara nak bertaubat. Yang pertama sekali, kalau boleh tengok kita buat analisa di sini, bila orang ni melakukan maksiat, yang pertama sekali dia ingat kepada Allah Ta'ala, dia diminta ampun. Satu. Yang kedua, dan mereka juga tidak meneruskan perbuatan keji
yang mereka telah lakukan. Dia berhenti terus, tinggal, tak mau lagi ulang balik benda yang lama, lepaslah. Sedang mereka mengetahui akan salahnya dan akibatnya, orang-orang yang demikian sifatnya, balasannya ialah keampunan dari Tuhan mereka dan syurga yang mengalir di bawahnya beberapa sungai, mereka pula kekal di dalamnya, dan yang demikian itulah sebaik-baik balasan bagi orang-orang yang beramal. Surah Ali Imran 135, 136. Ada satu lagi ayat yang terakhir, وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. Dan bertaubatlah kamu sekalian kepada Allah, wahai orang-orang yang beriman, supaya kamu berjaya. Surah An-Nur ayat 31. Jadi banyak dalam ayat ni Imam Nawawi rahimahullah ta'ala bawa beberapa ayat yang menyebut kepada kita tentang taubat ataupun larangan daripada bila orang ini sudah terjebak, tersalah, melakukan perkara-perkara yang telah dilarang. Pasal itulah bab ini penutup kepada bab perkara yang dilarang. Apa yang kita dapat pahami di sini, iaitulah tingginya cara susunan Imam Nawawi kepada kitab dia. Tuan-tuan nampak ke tidak? Aku nak cerita kepada kamu ni beberapa perkara yang dilarang. Dia pun bawa 1, 2, 3 sampai kita punya masuk 43 siri lepas. Semua dilarang. Dan yang terakhirnya larangan daripada menyalahi perintah Allah Azza wa Jalla. Kemudian akhir bab dia, Imam Nawawi kata bab apakah bacaan, apakah perbuatan yang patut kita lakukan bila kita bersalah. Ini macam kita panggil seolah-olah inilah merupakan penutup kepada bab kesalahan, iaitulah dengan bertaubat kepada Allah Azza wa Jalla. Jadi ayat-ayat yang kita baca tadi menunjukkan kita bahawa Allah SWT ajar kepada kita beberapa perkara supaya jangan leka, jangan lara, jangan sedak duduk bila kita bersalah. Kata di dalam hadis Nabi sebut yumhil wala yuhmil. Allah Ta'ala tangguhkan tapi bukan lepaskan. Tangguh, berdosa, tak apa, lalu makan, sedak lagi boleh pergi sana sini, dah. Tapi jangan bukan makna kalau Tuhan tak ambil tindakan segera, itu maknanya tak apa lah, bebas dah. Kecuali orang yang diberi rahmat oleh Allah Azza wa Jalla mampu untuk bertaubat kepada Allah, mampu untuk bertaubat kepada Allah Azza wa Jalla. Tuan-tuan tanda tengok dia punya kesimpulan daripada ayat ini, ayat yang kita baca tadi. Taubat itu ada beberapa syarat. Tulis di kitab tu. Syarat kita nak bertaubat kepada Allah Azza wa Jalla. Jadi kita ni semua benda dia ada syarat belaka. Apa-apa benda pun ada syarat. Yang pertama tulis ikhlasulillahi azza wa jalla. Kenapa bertaubat? Tak mahu lagi buat dosa. Ada juga orang taubat lepas dia kena tangkap. Allahu akbar. Nak pergi ke mahkamah penjara tu kau pakai piyuh. Kadang-kadang ke piyuh dia pakai tu petik sawa dah. Tak aja pakai piyuh. Tapi hari ni warak sebab kena tangkap. Nah. Jadi kita ni darjat yang paling tinggi sekali bila orang tu bertaubat tanpa ada tekanan daripada mana pihak, tapi taubat daripada dhamir, daripada hati dia sendiri, merasai penderitaan jiwa dia sebab dia telah melakukan maksiat terhadap Allah Azza wa Jalla, pencipta dia, pemberi rezeki kepadanya, yang telah beri segala nikmat yang kita nak. Tiba-tiba kita langgar perintah Allah. Baik tak baik orang ni? Jawabnya tak baik sangat. Yang kedua, an-nadam ala ma fa'ala min zambin. Yang kedua, menyesali apa yang telah kita buat. Menyesal. Janganlah, tak mau dah aku. Dosa-dosa yang lepas, setiap kali kita ingat ke dosa, jebek, menangis.
Kalau kata apa pak cik ni, dia menangis, ya Allah, dosa aku besar. Kalau engkau tak ampun ya Allah, duk mana lah aku? Nangis. Malam-malam nak tidur kalau teringat kau dosa, ada setengah orang ni tak. Dia bangga dengan dosa dia. Kadang-kadang bila kita jumpa dia, dia kata, ustaz tahu kau saya dulu siapa? Allah, kata siapa tuan dulu? Saya ni begini, cerita belakang. Kita kata pak cik, stop, saya tak nak dengar. Kalau pak cik nak cerita hal dosa, cerita kepada Allah saja. Ya Allah, dosa aku begini, ampunlah ya Allah. Cukup. Duk cerita kepada orang, buat apa? Nak bangga pula dengan dosa kita, jangan. Tak usah kata saya duk debel, tak payah. Yang ketiga, al-iqla'u 'aniz zambi, meninggalkan terus dosa kita tadi. Tengok ayat Tuhan kata, walam yusirru ala ma fa'alu, mereka tak buat lagi. Syarat yang ketiga apa dia? Iqla', tinggalkan maksiat-maksiat yang terlepas, jangan lagi cuba-cuba nak buat, jangan. Apa saja dosa kita buat, riba, rasuah, minum arak, zina, na'udzubillah. Yang tak tahannya dosa orang baik. Ini takut kali ni. Dosa orang baik ni yang tidak rasa berdosa. Dosa apa tuan-tuan dan puan-puan? Dosa makan daging orang. Dosa mengumpat. Waktu kita mengumpat orang tu, kita rasa berdosa ke tidak? Kau tak rasa apa-apa? Beres ya? Tama-tama kita mengumpat ramai-ramai pula dengan member. Sekali kita kata, wah, suka habis. Kemah demo. Kemah demo, puji pula. Kemah makan daging orang tu. Buat fitnah pada orang kemah ni. Ni masalah. Allahu Akbar. Ini dosa yang kita tak rasa. Dosa yang tidak rasa berdosa. Kalaulah dosa tu berbau, senang. Lalu orang dekat kita, bau hanyir, ni baru sudah ngopak ni. Lalu orang ni pula, tengik bau ni baru sudah berzina lagu ni. Tapi orang berdosa ni, orang berzikir, orang dosa tak bau apa-apa. Kalau dia pakai minyak wangi, bau lah. Sebab apa? Rahmatnya Allah Ta'ala kepada umat ini ditutupnya di atas dunia ini, dan akan didedahkan yauma tublas sarair, akan didedahkan manusia pada hari akhirat esok. Kita jangan bangga, jangan happy, jangan suka atas dunia ni Tuhan tutup kita punya dosa, jangan ingat kita selamat lah. Dengan manusia tak apalah, polis tak tahu, SPRM tak tangkap kita, segala badan-badan yang anti ni tak tangkap kita selamat. Kaya raya, duit riba, duit rasuah bertambah, tak apa. Tapi dengan Allah Azza wa Jalla, yauma tublas sarair, akan didedahkan segala kita, segala apa yang ada di hadapan kita, maka itu yang kita takut. Yang keempat tanda itu, al-azmu ala alla ya'ud, al-azmu alla ya'ud, hendaklah dia berazam tidak mau buat lagi, tak mau buat. Tak ada dalam Islam ni istilah taubat ulu golok. Ni orang Kelantan kata taubat ulu golok. Golok kena? Golok lah duduk cakur orang ni, duduk ada kerak kayu tu golok. Taubat ulu golok maksudnya sudah taubat buat pula. Tu taubat ulu golok dia panggil. Dia tu taubat ulu golok itu. Tak usah duk cara korang lah. Yang penting kita sudah bertaubat sungguh-sungguh dengan Allah Azza wa Jalla dan berazam tidak akan buat lagi. Duduk 4-5 tahun, kena pula taubat pula. Jangan kata tak ada harap pada aku ni, jangan. La tayasu min rauhillah, jangan sekali-kali kita putus asa, putus harap daripada rahmat Allah Azza wa Jalla. Yang kelima, an-takuna taubatu fi waqtil qabul. Syarat yang kelima, taubat itu waktu diterima taubat. Kita ni akan ada satu masa taubat tidak diterima. Bila? Ketika matahari naik sebelah barat. Tu tak ada. Yang la yanfa'u nafsun imanuha lam takun amanat min qablu. Tak ada lagi. Itu ramai-ramai lah. Tetapi bagi seorang individu, taubat dia tidak diterima bila? Apabila yugharghir, nyawa sudah dihalkum. Nyawa duduk sini dah, aku taubat ya Allah, pasal waktu sudah tutup pintu taubat. Tuan-tuan dan puan-puan nak taubat sekarang, waktu kita sihat walafiat, waktu kita boleh bercakap sedap lagi, waktu makan apa sedap,
waktu nak gimana sana sini boleh. Inilah saat taubat yang betul-betul. Kemudian satu lagi syarat taubat, sekiranya taubat itu hak orang, hak manusia. Hak manusia, kita kena hantar balik barang-barang dia. Kalau orang ni salah ambil barang kawan dia, dia hantar balik. Kalau mengumpat orang, macam mana nak taubat? Takkan nak pergi, saya ni mengumpat awak banyak ni. Ada sebagian ulama kata kena giut bagi tahu dia, saya mengumpat awak siang malam. Ada yang mengatakan cukuplah dengan kita pergi minta maaf secara umum. Saya ni insya-Allah tak lama lagi sekian-sekian mari minta maaf lah kalau ada silap dengan salah. Kalau kita duk minta maaf hari raya tu rasa main-main tu. Jumpa kat salah kosong-kosong dah. Kosong-kosong gapo kosong-kosong. Duk main kosong-kosong. Tak ada istilah molek. Kalau nak taubat, taubat betul-betul. Jangan kata main-main suka-suka lah. Baik, kita taubat. Kadang-kadang timbul soalan. Dia kata, ustaz, saya nak taubat dah. Saya ambil barang orang dulu, tapi nak cari tuan dia tak jumpa. Tuan dia tak ada dah. Cari anak dia pun tak ada. Dia punya alamat entah di mana tak tahu. Waktu muda-muda dulu, kawan. Maka para ulama mengatakan, kita carilah satu jalan, insya-Allah taala boleh selamat di akhirat. Kita anggarkan berapa duit dia kita ambil. Contohnya anggaran 30 tahun dulu dengan harga 500. Sekarang ni nilai dia berapa? 500 boleh jadi 5,000, tak apa. Agak-agaklah 2,000 ke? Tak. Kita ambil RM2,000, kita pergi ke tabur masjid. Ya Allah, ya Tuhanku, ini aku derma wakaf untuk masjid ni, pahala dia beri kepada tuan, hak duit dia aku ambil tak payah tu. Kata di para ulama, mudah-mudahan kalau kita bertemu dia di akhirat esok, bila dia kata, mu tak payah hutang aku dulu deh, nak tawa depan Tuhan, kita kata, ya Rabbi, minta tolong dia buka fail kebajikan dia. Dia buka fail tengok, ada 2,000 dalam fail ni. Siapa dia beri? Saya bagi. Bayar hutang awak. Jadi insya-Allah agak-agaknya berperdamaian pada hari itu selesai. Jelas kita ada berapa syarat? Dalam kitab kita ni detail 5 syarat taubat secara umum, tambahan 6 syarat. Syarat yang ke-6 iaitulah bila kita taubat daripada hak orang lain. Hadis yang terakhir dalam kitab kita ni ataupun dalam bab kita ni, hadis 1807. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala man halafa faqala fi halifihi billat wal uzza falyaqul la ilaha illallah wa man qala li sahibi ta'ala uqamirka falyatasaddaq, muttafaqun alaih. Maksudnya daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesiapa yang bersumpah di mana ketika bersumpah itu ia menggunakan kata-kata berhala Allah wal Uzza, patutnya dia kata wallahi billahi wa tallah, dia kata billata dengan nama berhala. Jadi perbuatan sumpah dengan nama berhala ini boleh pergi kepada syirik, dosa besar kalau tidak pun. Maka bila dia kata lagi ni tersalah, terus dia kena balah balik. Dia kena kata apa? Maka adalah segera ia mengucapkan la ilaha illallah, aku tak mahu berhala, aku mengaku tidak ada Tuhan yang berhak disembah melainkan Allah. Jelas kepada kita tu. Itu dia panggil nak menebus kesalahan. Menebus kesalahan. Bila orang ni buat salah, kita sebut la tawal uzza, nama-nama berhala zaman jahiliah, maka cepat-cepatlah dia kena bertaubat, kena kata mengucap balik 2 kalimah syahadah. Dan sesiapa yang bercakap kepada kawannya, dia kata apa? Ta'ala uqamirka, mari kita berjudi, nak ajak buat maksiat.
Mari kita pergi dangdut. Contohnya. Nak ajak pergi lompat-lompat atas pentas. Ajak main skin cepat kaya, riba. Semua ni mungkar belakang ni, maksiat. Maka adalah segera ia bersedekah sebagai taubatnya dari kata-kata yang buruk itu. Artinya bila salah cakap, kita bersedekah ambil 10 yang kita tarik tabur masjid, masuk dalam tu. Cari orang miskin, bagi ke dia cepat-cepat. Sebab dia sudah tersalah. Maka bila dia tersalah, cepat-cepatlah dia bayar kafarah, bayar denda salah dia tu dengan bersedekah. Pengajaran hadis. Yang pertama, orang yang bersumpah dengan menggunakan nama berhala, patung, sangat dimurkai oleh Allah, dan sebagai menebus dosa tersebut, hendaklah ia mengucap kalimah la ilaha illallah. Yang kedua, sesiapa di kalangan umat Islam yang menyuruh atau mengajak orang lain melakukan maksiat seperti berjudi dan lainnya, apa-apa maksiatlah, adalah dia berdosa. Oleh itu hendaklah dia bersedekah dan taubat nasuha. Ini bagus jugalah. Kita ni banyak tak banyak dosa. Kita rasa ada dosa kita, elok kita sedekah banyak-banyak. Sedekah. Sebab apa? Isu tadinya sebab dia ajak berjudi. Jadi berjudi ni nak main harta, nak cari duit lah tu kan. Maka kita apa-apa permainan pun kita sedekah. Yang ketiga, Allah Subhanahu wa taala amat pengasih lagi penyayang kepada hamba-hambanya yang sentiasa bertakwa dan bertaubat setelah melakukan dosa, lebih-lebih lagi dosa besar. Lebih-lebih lagi dosa besar. Jadi kesimpulan daripada bab kita ni apa dia? Tuan-tuan boleh tanda di situ. Yang pertama, manusia tidak terlepas daripada dosa dan kesilapan. Angkara nafsu, angkara syaitan, angkara kawan-kawan yang jahat. Kita ni kadang-kadang kita baik, kawan pula mari buat jahat. Nas'alullah salamah. Maka bila kita tersalah, cepat-cepatlah kita bertaubat. Yang kedua, seorang Islam yang benar tidak akan kekal dalam dosa dan kesilapan. Dia tahu dia berdosa, dia taubat. Tazakkaru fastaghfaru, minta ampun. Yang ketiga, seorang Muslim hendaklah memohon pertolongan daripada Allah supaya membantunya dalam melakukan kebaikan dan melindunginya daripada tipu daya syaitan. Ingat ni, bila ada waswah, ni ada selalu orang tanya, ni ustaz saya ni waswah lah. Kadang-kadang kita memikir, ada ke Tuhan ni? Mari siapa gitu. Kalau teringatlah macam tu, a'udzubillahi minasyaitan, selalu jawab, a'udzubillahi minasyaitanir rajim. Aku minta berlindung Allah Taala daripada syaitan. Tu semua nepain syaitan belakang. Dia mikir, ada faedah kau semayan, buat letih je. Orang duduk tidur kita bangun, a'udzubillah. Apa saja waswas syaitan dalam kepala kita, terus kita isti'azah. Habis tak berdosa ke? Tak, setakat duduk berlegar dalam kepala tu belum lagi berdosa. Pasal itulah kita kena cantas, potong terus, jangan bagi dia bertapak dalam hati. Yang keempat, orang yang bertaubat dan beristighfar, memohon keampunan daripada Allah, akan mendapat ganjaran yang sangat baik di dunia ini. Allah SWT akan beri ganjaran yang baik di dunia. Jangan bimbang kita. Orang yang bertaubat, orang yang beristighfar, dia akan dapat ganjaran yang baik. Dan juga di akhirat nanti, setiap perbuatan dosa dan kesilapan dah diikuti dengan kebaikan yang boleh menghapuskannya. Wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Dalam hadis Nabi kata, setiap keburukan yang kamu buat tu ikutilah dengan hasanah, dengan kebaikan. Wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan. Alhamdulillah para jemaah sekalian, pada malam ini, malam Sabtu 28 hari bulan 7 2017, tamatlah 44 siri pengajian kita dalam kitab Riyadhus Salihin, susunan Imam Nawawi dalam bab Al-Umur Al-Manhiyu An, iaitulah perkara-perkara yang dilarang. Mudah-mudahan dengan kita dah belajar benda ni, kita tahu dah benda yang larang, janganlah kita duk ikut lagi, jangan kita duk buat pula. Dah tahu dah larang, pergi buat pula, jangan lagi. Semoga kita selamat insya-Allah. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaih. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin.